yang ada duit ni jangan sayang duit. Kita mesti ada empat perkara. Yang pertama, solat jangan tinggal. Yang kedua, baca Quran jangan tinggal. Yang ketiga, zikir dan wirid. Empat, sedekah. Tetapi ramai di kalangan kita yang utamakan nafsu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa bisikan nafsu, bisikan syaitan bukan mengajak kita ke arah kesenangan yang selama-lamanya. Yang diajaknya kita, yang diusahakannya supaya kita masuk neraka buat selama-lamanya. Itu sebabnya kita jangan tinggalkan ibadat. Saya pesankan tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita tidur, kita baca Al-Mulk sebagai surah Al-Munjian, mengelakkan daripada siksaan kubur. Asas dosa ketiga. Yang pertama, cemburu, iaitu iblis cemburu kepada Nabi Adam AS. Yang kedua, hirs, kelobaan Nabi Adam nak duduk dalam syurga. Yang ketiga, iaitu hasad dengki Qabil dan Habil. Itu punca dosa. Berapa ramai orang mudah berbuat baik, tapi tidak ramai orang boleh meninggalkan maksiat. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan empat perkara dalam empat perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan keredaannya pada satu ibadat. Ibadat walau kecil sekalipun, boleh jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Buat kecil tak. Bila agaknya Tuhan panggil balik, kita bayangkan dalam kubur tu, hari pertama perut kita pecah, kemaluan kita pun pecah. Malam kedua dah mula berbau, mikrofon bertakun. Kemudian warna hijau kehitaman muka kita, busuk, tak larat kita cium. Itu sebabnya ditanam 6 kaki ke dalam. Kalau sekaki, berbau seluruh alam. Itulah kita. Dalam dunia ni hebat, pangkat besar, duit banyak, menyombong. Bila mati besok, mati betul. Bila mati besok, bau pasang. Tak guna harta, tak guna pangkat, tak guna jawatan. Seronok, kaya raya, pangkat besar, pangkat akhirnya akan tinggal. Nyawa sementara. Maka mana kita pilih? Kita pilih yang kekal abadi atau pilih yang sementara? Ramai orang yang pilih kesenangan, keseronokan yang sementara. Hati mesti bersih. Kadang-kadang itu sebabnya kita tengok dalam hadis kursi, sesungguhnya Allah Ta'ala bencikan orang fasik, tetapi Allah lebih benci melihat orang tua yang fasik. Dah tua buat perangai lagi. Yang kedua, Allah benci melihat orang kedekut, tapi Allah lebih benci melihat orang kaya kedekut. Yang ketiga, Allah benci melihat orang sombong, tapi Allah lebih benci melihat orang miskin yang sombong. Dalam miskin, pula. Sesungguhnya Allah sayang orang beramal, tapi Allah lebih sayang orang muda yang beramal. Pasal payah orang muda-muda nak beramal. Sekiranya kita sibuk dengan dunia, siang malam mencari dunia, pagi petang mencari dunia, maka Allah akan turunkan kita 3 musibah. Yang pertama, musibahnya angan-angan yang tak berhenti-henti. Yang kedua, loba yang tak berhabisan. Yang ketiga, nikmat beramal dah mula tak.
kita menungkan sama ada kita ini ke syurga atau ke neraka. Mati, hidup, kahwin, ekonomi, politik dan sebagainya ikut Islam. Jangan kita separuh Islam, separuh tak Islam. Seperti burung unta. Burung pun bukan, unta pun bukan. Jadi maknanya Islam pun tidak, tak Islam pun tidak. Di mana kita? Bakal kita bakal jenazah, bakal akan disemayangkan orang, bakal akan dimandikan orang, bakal akan ditanam orang, bakal orang doakan kita. Kalau makbul doanya, dapatlah tumpang sikit. Tetapi jangan harapkan doa orang, kitalah yang siap-siap. Sekarang kita cari akhirat. Dunia akan cari kita. Cari dunia, akhirat belum tahu cari kita. Dengan demikian kita menjadi berusaha mayatadillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Pada saat bertakwa kepada Allah, nanti Allah jadikan jalan ada jalan keluar dan beri rezeki yang tidak terkira-kira banyak. Tidur ni kena sikit, jangan sampai 8 jam. Kalau tidur sampai 8 jam, rugi dah kita duduk dalam dunia ni. Pas dunia ni bukan tempat rehat-rehat, dunia tempat beribadat dan akhirat tempat balasan. Kena ingat, di antara tanda-tanda hamba Allah yang kedua, semayang malam. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sangat tidur di waktu malam. Rezeki kita jangan bimbang, tetap ada Tuhan siapkan. Jangan kelangkan untuk rezeki, pasal rezeki dah Tuhan siapkan, mesti ada. Yang kita bimbang, persiapan untuk alam akhirat tak cukup, itu yang kita bimbang. Nabi dosa tak ada, dia maksum, pun minta ampun juga, pun minta ampun. Kita ni tak dosa ke banyak dosa? Kita mesti mengaku kita berdosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku zalim diri aku sendiri. Sebanyak-banyak kezaliman kita rasa zalim. Apabila kita buat dosa, bermakna kita menempah masuk neraka. Kita yang zalim. Barang siapa mengalirkan air mata mengenangkan dosa-dosa yang lalu, maka Allah letakkan dia di padang mahsyar nanti di bawah tiang arash, tak kena cahaya matahari. Saya pesankan tuan-tuan, kalau tak boleh buat banyak, buat sikit. Kalau sekiranya malam-malam tak boleh bangun juga, kita buat sikit je. Sikit lagi subuh nak masuk, kita semayang juga. Semayang juga, jangan tinggal. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, cukup dah. Ingat bahawa nanti di alam kubur kita ditanam orang. Senyap sunyi, seorang pun tidak ada siapa nak menolong kita. Ditanam dengan papan, ditutup dengan tanah. Malam gelap, siang gelap, tutup dengan tanah. Malaikat datang bertanya soalan-soalan dengan api yang berapi-api. Terlalu takut kita. Tetapi barang siapa bangun malam, nanti kuburnya terang benderang seperti matahari baru terbit. Kuburnya seperti terang seperti matahari baru terbit. Jadi saya pesankan tuan-tuan, cuba bangun waktu malam. Bangun. Kelima bangun, keempat bangun. Sembahyang, mempermunajat, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, berbisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun dosa-dosa kita yang lalu. Jangan besok dah mati, kaum keluarga subuh kita masuk syurga. Mana ada masa? Kita dah mati dah. Waktu hidup dulu ni tak sempat nak beramal. Dah mati, kaum keluarga suruh kita masuk syurga. Dia bacakan Quran,
dia kendurikan kita, dia sedekahkan duit kita. Kita sendiri pun tak nak beramal, tak nak masuk surga, kaum keluarga sibuk suruh kita masuk surga. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ni sembahyang fardu, puasa fardu, yang fardu kami buat, yang sunat kami tak buat langsung, masuk surga tak kami? Nabi kita masuk. Maknanya kalau tak buat yang sunat pun akan masuk surga, tapi rugilah. Kita rugi pasal kurang membuat yang sunat. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hamba aku mendekati akan aku dengan yang sunat-sunat. Dari sini saya pesankan tuan-tuan supaya kita bertekad dan berazam untuk memertabatkan Islam dalam negara kita. Yang sekian lama kita masih lagi terumbang-ambing, tidak tahu ke mana arahnya.